warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan wawancara insan guru profesional. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Ahmad Muizzuddin bin Ahmad Hafizan, Muhammad Hafiz Effendi, Muhammad Aiman bin Rusmizi, Muhammad Syakirin bin Ahmad Tajidin, Abdul Manaf bin Haji Ismail. Baik, seterusnya kita nak tahu apakah cabaran yang berlaku ketika proses wawancara insan guru profesional dijalankan. Di sini terdapat 4 cabaran yang berlaku ketika proses wawancara dijalankan. Cabaran pertama ialah disebabkan oleh pembukaan bicara berlaku agak pantas ketika permulaan sesi temubual. Perkara ini menyebabkan guru yang ditemubual agak tidak bersedia dan kelam kabut untuk menjawab soalan yang pertama. Selain itu, cabaran yang kedua adalah berkaitan dengan soalan-soalan yang diajukan kepada guru adalah lebih kurang sama. Hal ini membuatkan guru agak kekurangan idea untuk menjawab persoalan apabila soalan yang ditanya adalah soalan yang hampir sama. Seterusnya, cabaran yang ketiga pula adalah disebabkan oleh berlakunya gangguan internet ketika sesi wawancara dijalankan. Ini memandangkan wawancara dilaksanakan secara atas talian menerusi Google Meet dan ianya dilaksanakan pada waktu malam yang berkemungkinan mengalami rangkaian internet yang agak lemah di kawasan guru tersebut. Akhir sekali, cabaran yang keempat adalah disebabkan oleh masalah teknikal apabila video sesi wawancara yang direkod terhenti ketika pertengahan perbualan menyebabkan video sesi wawancara tersebut tidak dapat sepenuhnya. Maka itulah 4 cabaran yang berlaku ketika proses wawancara dijalankan. Seterusnya ialah persamaan guru bidang dan bukan bidang. Persamaan yang pertama ialah minat mengajar. Didapati kedua guru ini mempunyai minat mengajar sebelum masuk dalam bidang perguruan. Malah mereka amat menjiwai profesion yang dibawa apabila melibatkan diri dalam bidang tersebut. Persamaan yang kedua ialah penyayang. Apa yang kami peroleh ialah seseorang yang penyayang mengambil berat kesejahteraan pelajarnya, di mana ada sifat penyayang yang dipupuk dalam diri kedua-dua guru ini. Sebagai contohnya, guru bukan bidang iaitu Cikgu Aziz mengatakan bahawa beliau tidak pernah lupa akan perihal anak pelajarnya, terutama yang kurang memuaskan dalam pembelajaran. Malah beliau bersahabat dan membantu mereka memahami pelajaran tersebut. Manakala bagi guru bidang iaitu Ustaz Amin menyatakan bahawa beliau memahami pelajar-pelajarnya dan bersifat kasih terhadap mereka kerana menganggap pelajarnya sebagai anak-anak sendiri. Persamaan yang ketiga iaitu jati diri yang unggul, di mana kedua-dua guru ini menonjolkan sifat yang berpengetahuan tinggi dan bijaksana dalam ilmu pendidikan. Tambahan, mereka mempunyai ciri-ciri insan bermatlamat dan mempunyai persediaan yang rapi sebelum memulakan pengajaran bagi memastikan aktiviti pembelajaran berjalan dengan lancar dan mengikut objektif yang disasarkan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada perbezaan antara guru bidang agama dan juga bukan bidang. Pertama sekali, guru bukan bidang ini sifatnya adalah bersifat mudah mesra dan bersikap terbuka dengan pelajar. Yang mana kita tahu dengan sifat mesra dan bersikap terbuka dengan pelajar ini akan menyebabkan pelajar lebih selesa dengan seseorang guru itu. Kemudian guru ini juga bersikap ataupun bersifat dengan kreatif dan juga inovatif. Guru ini berkebolehan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan mengaplikasikannya dalam pendidikan. Dan selain itu, beliau juga meminati bidang muzik. Seterusnya, kita pergi pula kepada guru bidang agama. Guru bidang agama ini suka berkomunikasi dengan pelajar secara berhemah dan sering menasihati para pelajar berkaitan kehidupan seharian sebagai hamba Allah. Kemudian, sikap guru bidang agama ini juga bersikap dengan kolaboratif, yang mana ianya ciri-ciri seseorang berfikiran terbuka dan mempercayai bahawa pembelajaran boleh berlaku bukan sahaja di dalam bilik darjah, bahkan melalui pelbagai apacara sekalipun. Baiklah, yang seterusnya kita pergi kepada atribut guru bidang agama. Yang mana atribut yang pertama, beliau sangat menyukai bidang pengajian Islam sejak zaman persekolahan lagi.
Dan yang kedua, beliau mempunyai minat untuk berkongsi ilmu pengetahuan, yang mana kita tahu seorang guru perlulah mempunyai minat untuk berkongsi ilmu pengetahuan. Dan lebih-lebih lagi Ustaz Amin merupakan seorang ustaz. Beliau juga boleh berkongsi ataupun memberi ceramah di mana-mana sahaja, termasuklah di masjid-masjid dan bukan hanya di persekolahan sahaja. Kemudian beliau mempunyai kepribadian yang hebat, yang mana menurut pengalaman beliau, beliau amat disayangi oleh pelajar-pelajarnya, sehingga kan apabila beliau ingin berpindah ke sekolah lain, pelajar-pelajar merasa sedih dan juga tidak ingin melepaskan beliau untuk berpindah. Dan atribut yang terakhir sekali adalah beliau sangat prihatin dan peka terhadap pelajar. Menurut cerita beliau, beliau pernah memegang kelab bola tampar di sekolahnya, dan apabila ada pertandingan, beliau akan mengeluarkan wang sendiri untuk membeli makanan ataupun membeli peralatan-peralatan bagi persediaan pelajar-pelajarnya untuk bertanding di mana-mana peringkat, sama ada peringkat sekolah ataupun peringkat zon sekalipun. Dan di sini menunjukkan keprihatinan beliau terhadap kebajikan pelajar. Guru bidang. Okey, dalam atribut guru bidang ini ada 4. Yang pertama, bersifat berfikiran terbuka dan mesra dalam pelajar. Jadi guru itu menerangkan seorang pengajar harus bersifat berfikiran terbuka dan mesra dengan pelajar. Okey, yang kedua, mempunyai minat untuk berkongsi ilmu pengetahuan. Dalam wawancara itu, seorang guru mengatakan seorang pengajar harus mempunyai minat untuk berkongsi ilmu pengetahuan kepada pelajar, ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan yang am. Baik, untuk yang ketiga, mempunyai semangat juang yang tinggi. Jadi seorang guru harus mempunyai semangat yang tinggi. Apabila seorang guru mempunyai semangat yang tinggi, manakala murid akan mencontohi semangat guru itu. Okey, baik. Yang keempat, mengambil perhatian tentang permasalahan pelajar. Jadi semua guru tidak wajib, seharusnya mengambil perhatian permasalahan pelajar. Contoh, apa permasalahan pelajar dalam bidang apa semua, dalam pelajaran ke, dalam tingkah laku dia. Okey. Setelah kami mewawancarakan dua guru, jadi kami mengambil kesimpulan bidang perguruan ini bukanlah suatu profession yang mudah. Namun jika kita sebagai seorang bakal guru dapat menyemai atribut insan guru profesional pada peringkat permulaan ini, ianya mampu melahirkan seorang insan guru profesional apabila sudah bergelar guru suatu hari nanti. Jadi apabila kita sudah mempunyai ataupun ada dalam diri kita iaitu bakat dalam insan guru profesional, maka mudahlah kita untuk turun ke sekolah untuk mengajar kepada pelajar dan menerangkan pelajaran tentang pelajaran. Bolehkah cikgu kongsikan apa yang membuatkan diri cikgu ini untuk menjadi seorang guru? Terima kasih kepada saudara Siti. Sebenarnya saya tak jadi cikgu. Kalau orang saya itu ada cikgu tak ada cikgu. Saya tak ada cikgu menjadi cikgu sebenarnya. Tapi dalam keluarga saya ada beberapa saudara yang memang orang yang tidak mahu. Kebetulan saya ni minat muzik dan bapa saya ni memang dia mengajar muzik. Jadi antara sebab yang menyebabkan saya berminat menjadi guru adalah kerana minat saya dalam muzik. Dan saya memang bila saya masukkan yang saya tahu bahawa saya memang suka mengajar. Saya suka berinteraksi dengan pelajar. Yang pertama sekali saya minat.
minat dan kita rasa nak meneruskan satu benda yang baru, dan kita rasa kita nak berkongsi sesuatu perkara yang baru. Selain itu, antara masa lain juga menunjukkan minat diri guru ialah kerana masa saya kelas 6, hampir separuh daripada pelajar adalah kelas adik. Rakan-rakan saya adalah kelas pada sikit. Hampir separuh. Saya rasa 90% rakan-rakan saya kelas itu semua dapat mata. Itu saya rasa kita antara rakan-rakan pada masa sikit kita rasa cikgu lah, mudah kan. Semua ada kerja kan. Jadi saya rasa peluang pada ketika itu menjadikan Allah Ta'ala memberikan jalan kepada saya untuk sehingga ke hari ini menjadi guru. Untuk menjadi seorang guru yang berjaya ni, kita kena ada ciri kepribadian yang baik lah. Jadi pada pendapat Ustaz, apakah ciri kepribadian yang patut ada pada seorang guru yang berjaya? Soal juga soalan ni, jadi pada pendapat saya lah, sebagai seorang guru, pribadi kita jadi contoh tauladan kepada belajar. Maknanya kita nawai tu nak jadi cikgu, jadi guru pendidik ini kena betul dah tu. Maknanya kena sesuaikan dengan keadaan semasa. Kalau kita bersedia untuk menjadi seorang guru, tambah di masa yang maknanya setahun dua ini, maknanya era globalisasi, maknanya mencabar, mana kita kena sesuaikan dengan keadaan semasa dan juga polisi-polisi yang telah ditentukan oleh Kementerian Jabatan Pendidikan dan juga PPD lah, pada kena sesuaikan dengan arahan semasa. Mana kita kena sentiasa berdaya saing, sentiasa bersedia untuk melaksanakan tugas dan arahan yang telah ditetapkan oleh pihak pentadbir sekolah dan sebagainya. Jadi mana kita, peribadi kita, yang pertama sekali kita kena jadi seorang yang pakar rujuk pelajar, idola pelajar. Kalau saya tidak anggap mana saya sebagai idola pada pelajar. Dan pernah saya, contohlah saya balik pindah dari Sabah ke Pahang 2013 itu, saya sendiri pun rasa satu kelas pelajar menangis kerana tak mau lepas saya balik ke Semenanjung. Dengan pada pada sejarah saya dalam hidup itu, pelajar satu kelas menangis tak bagi saya pindah. Maknanya pribadi kita, mungkin pribadi saya ataupun pelajar boleh kita sebagai seorang pendidik sehingga tak pernah berlaku lah dalam takat saya pindah ke sekolah, dua sekolah dah. Satu kelas memang dia menganggap saya bukan seorang guru, bahkan menganggap saya sebagai seorang bapa yang mendidik mereka sehingga berjaya. Dan kelas itu memang saya sampai sekarang tidak lupa, majoriti pelajar paling tidak menjadi seorang guru. Yang lain ataupun ada engineer ataupun sudah saya rasa jarang saya yang saya tak boleh lupa, mana peribadian kita tu belajar sampai tak boleh nak lepaskan kita balik. Itulah mana. Setakat itulah saya boleh bagi, kalau ada apa lebih kita tanya balik selepas ini. Pada peribadi kita jadi contoh tauladan kepada pelajar dari segi perkataan, percakapan, tingkah laku dan sebagainya lah. Jadi setakat itu, kalau ada persoalan boleh kita sambung lepas ini. Ada boleh pertanyaan boleh saya jawab, juga boleh kita bincang sama-sama lah.